Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita berpeluang ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini satu nikmat yang sangat besar yang kita seharusnya mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah kerana Allah memberikan kita keizinan untuk kita membuat sesi ulang kaji surah yang ke-40 yang terletak mengikut susunan surah-surah Al-Quran, iaitu surah yang dikaitkan dengan salah satu dari nama dan sifat Allah yang mulia, yang baik, iaitu surah Ghafir. Surah Ghafir ini, kalau kita melihat kedudukannya di dalam Al-Quran, ia berada pada juzuk yang ke-24 yang mengandungi 85 ayat yang berada di dalam muka surat 467 sehingga muka surat 476. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, ada Quran yang boleh dirujuk, bolehlah sambil mendengar, mungkin boleh merujuk pada halaman 467 hingga 476. Apa makna sebenar Ghafir? Ghafir adalah merujuk kepada Allah yang Maha Pengampun. Apabila sebut Allah yang Maha Pengampun, ia mesti dikaitkan dengan dosa-dosa hamba. Jadi kalau hamba itu berdosa, mereka meminta ampun kepada Allah, sudah pasti Allah akan memberikan pengampunan. Itulah makna Ghafir. Okay. Ghafir ini merupakan salah satu daripada 3 surah. Surah Ghafir ini salah satu daripada 3 surah di dalam Al-Quran yang menggunakan nama Allah yang mulia. 2 lagi agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, surah apa? Ar-Rahman. Yang satu lagi dalam surah Ar-Rahman menggunakan nama Allah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Okey, benar. Ada satu lagi surah dalam Quran yang ia menggunakan nama Allah selain surah Ghafir, selain surah Ar-Rahman. Surah yang Allah menyebutkan ia adalah pencipta semua makhluk pada awal berjaya, iaitu surah Fatir. Surah yang ke-35 sebelum surah Yasin. Okey, 3 surah tersebut merupakan surah yang diambil daripada nama-nama Allah Al-Husna. Maknanya surah ini akan membawa kita kepada mengenal Allah Ta'ala itu dengan lebih mendalam. Okey, mengenal Allah Ta'ala ini telah pun kita bincangkan pada tujuan suratul Fatihah. Pada surah yang pertama, maka pada surah yang ke-40, Allah membawa kita lebih mengenali tentang dirinya yang Maha Agung, tapi merujuk kepada dia itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.
Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang Allah kasih dan Allah rahmati sekalian. Surah Ghafir ni juga, dia juga sebenarnya dinamakan dengan surah Al-Mu'min, iaitu surah ada seorang yang beriman. Kalau ada kesempatan nanti kita akan sebutkan justifikasi surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Mu'min. Tapi kita nak fokus terlebih dahulu, surah itu namanya surah Ghafir, Allah yang Maha Pengampun. Okey. Kenapa surah ini dinamakan Tuhan yang Maha Pengampun? Sudah pasti terdapat kalimah Ghafir di dalam surah ini. Jadi kita kena cari ayat nombor berapa yang ada menggunakan ataupun ada menyebutkan tentang Allah itu Ghafir daripada 85 ayat ini. Kita tak perlu mengambil waktu yang lama untuk cari ayat menyebut tentang Ghafir, kerana ia boleh ditemukan pada ayat yang ketiga surah Ghafir. Okay, surah Ghafir ni dia adalah surah permulaan yang membentuk surah-surah Al-Musabbihat ya. InsyaAllah kalau Allah bagi kita ruang, kita cari ruang itu, mohon Allah izinkan, nanti kita akan bincang secara kita fokus kepada surah-surah yang ada bersamaan, macam surah Al-Musabbihat. Seperti surah Ghafir, satu surah daripada surah Tasbih. Itu kita bincang kemudian. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketiga dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ghafiriz dzanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawl. La ilaha illahu ilaihil masir. Okey, ayat yang ketiga ni kita kena ambil sedikit waktu untuk kita faham betul-betul. Kerana dalam ayat ketiga inilah yang menjadi kepada sumber surah itu dinamakan. Dalam masa yang sama, kalau surah ayat itu ada kaitan dengan nama surah itu, ia dapat memberikan kita gambaran awal hala tuju surah yang sedang diperbincangkan. Jadi Ghafiriz Dzanb, yang mengampunkan az-dzanb iaitu dosa. Yang kedua Allah kata wa qabilit taub, yang menerima taubat. Yang ketiga Allah Ta'ala itu syadidil iqab, yang dahsyat azabnya. Yang keempat dzit tauli, yang melimpah-limpah kurniaannya. Jadi ayat 4 ni ada 4 perihal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat-empat ni dia ada berkaitan antara satu sama lain. Tapi fokus utama kita kepada yang pertama tu. Apa dia? Allah itu adalah Ghafiriz Dzanb, yang mengampunkan dosa. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga menerima taubat mana-mana manusia. Yang ketiga, siapa yang tak nak bertaubat, sedangkan Tuhan bagi tahu dia itu adalah qabil taub. Siapa yang tak nak ambil peluang untuk dia beristighfar, minta pengampunan, sedangkan Tuhan itu adalah Ghafiriz Dzanb, dia akan berhadapan dengan syadidil iqab, yang dahsyatnya azab Allah. Okey. Kemudian Allah menyebut tentang dia yang berlimpah-limpah kurniaannya, dan Tuhan ingatkan kepada kita, kita akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita telah mengetahui sumber kepada surah ini dinamakan Ghafir pada ayat yang ketiga. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan surah ini dengan kita nak terus pergi kepada perbincangan tujuan
bagi surah Ghafir. Untuk nama surah saya tak perlu panjang lebarkan kerana kita dah dapat penjelasan, alhamdulillah. Sekarang kita nak terus kepada mencari jawapan apa sebenarnya fokus utama surah Ghafir. Fokus utama surah Ghafir mesti kena dilingkan dengan nama surah itulah. Jadi, tujuan surah Ghafir yang berjumlah 85 ayat ini, para ulama menyebutkan surah Ghafir ini adalah surah yang Allah nak bagi tahu kepada kita yang Allah Ta'ala itu membuka peluang untuk mengampunkan siapa-siapa yang berdosa. Surah Ghafir ini adalah surah yang Allah memberitahu siapa-siapa yang nak bertaubat, Tuhan terima taubatnya. Dalam masa yang sama, surah Ghafir ini memberikan amaran siapa-siapa yang tak nak beristighfar, dia tak nak ambil peluang bertaubat, maka dia akan berhadapan dengan azab Allah yang sangat dahsyat. Nah, itulah tujuan surah Ghafir. Maknanya surah Ghafir ni dia sebut tentang dua sudut. Sudut pertama, pengampunan dosa dan taubat. Sudut yang kedua, tentang azabnya yang dahsyat. Ingat je macam tu. Apa perkaitan surah Ghafir ini dengan surah sebelumnya iaitu surah Az-Zumar? Surah Az-Zumar kan kita tahu, surah Allah cerita nanti di hari akhirat ada rombongan yang masuk ke dalam neraka, ada rombongan yang masuk ke dalam syurga. Jadi seolah-olah surah Ghafir ini surah yang Allah membuka peluang bagi siapa-siapa yang dia nak jadi kumpulan yang ikut rombongan masuk ke dalam syurga itu, maka dia kena berubah. Dalam konteks surah Makkiyah, kalaulah penduduk musyrik, kalau penduduk Mekah itu selama ini mereka telah buat macam-macam perkara syirik, maka mereka kena berubah. Boleh ke berubah? Tuhan terima ke kesalahan yang paling tinggi ni, syirikkan Tuhan ni? Sampaikan kita belajar sebelum ni, ingat tak? Sebelum surah Az-Zumar, kita ada belajar sebelum ni surah Saffat, ada orang Arab musyrikin sampai mendakwa Allah Ta'ala ni ada anak perempuan di kalangan para malaikat. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dekat surah yang ke-40 ni, tak apa, yang salah-salah tu, yang syirik telah berlaku tu tak apa. Janji kamu istighfar, kamu bertaubatlah. Tuhan akan terima taubat-taubat kamu. Itulah yang Tuhan nak sampaikan dekat surah Ghafir. Ini surah yang ke-40 ni. Allah sebutkan. Dalam masa yang sama, surah Ghafir ini menakut-nakutkan bagi siapa-siapa yang tak nak ambil peluang untuk berubah. Sebab apa? Ingat tak kita sebut surah Sad? Sebelum kita sebut surah Sad sebelum ni, kan surah Sad tu ada orang mengisytiharkan untuk dia lawan Nabi Muhammad. Ingat tak Allah Ta'ala kata mereka ini mengambil jalan untuk syiqaq, mengambil jalan untuk menentang Nabi secara berterusan. Jadi surah Ghafir ini Allah memberi amaran kepada siapa-siapa yang bermusuh dengan Nabi dekat surah Sad itu, yang kata Nabi ini macam-macam. Jadi dalam surah Ghafir ini Allah memberi amaran bahawa dahsyat, kalau siapa yang kena azab, sangat dahsyat azab Allah. Itulah penerangan ringkas bagi tujuan surah Ghafir, dan saya cuba kaitkan kembali dengan surah-surah sebelumnya. Jadi untuk kita mantapkan lagi, kuatkan lagi memahami nama surah dengan tujuan surah. Nama dengan tujuan surah memang selarilah, sebab daripada nama surah tadi tu
pada ayat yang ada menyebut nama surah ayat 3 tadi tu, kita keluarkan, letakkan jadi sebagai tujuan surah. Memang selarilah antara nama dengan tujuan surah. Okey, sekarang ni kita nak perkukuhkan lagi. Macam mana kita boleh dapat, macam mana boleh terhasilnya tujuan surah Ghafir ini? Ataupun macam mana nak dikaitkan ayat-ayat dalam surah Ghafir ini dengan nama surah yang Maha Pengampun tadi tu. Lepas tu azab Tuhan sangat dahsyat tu. Okay, kita akan tunjukkan beberapa bentuk ayat dalam surah Ghafir. Okay, kita tengok ya. Okey. Yang pertama kita nak tengok kisah Firaun. Okey, kisah Firaun kita tengok pada ayat nombor 45. Yang ni tuan-tuan kena tengok terus pada ayat nombor 45. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok ayat kisah Firaun ni secara panjang dalam surah Ghafir ni, kita kena tengok bermula ayat nombor 38 sehingga ayat nombor 46. Ayat 38 sampai 46 ni sebenarnya ada satu kisah seorang lelaki di kalangan keluarga Firaun. Lelaki itu dalam diam-diam dia telah beriman kepada Nabi Musa. Sebelum ni tak ada siapa pun tahu lelaki itu sebenarnya telah beriman kepada Nabi Musa. Lelaki itu dia di kalangan ahli keluarga Firaun. Suku sakat dia ke, kaum kerabat dia ke. Allah kata ahli Firaun, suku sakat keluarga daripada keluarga Firaun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, lelaki itulah yang telah mempertahankan Nabi Allah Musa dengan pengikut-pengikutnya daripada dibunuh. Kerana Firaun telah keluarkan satu deklarasi. Seolah-olahnya Firaun telah keluarkan surat merah. Surat yang mengkehendaki Musa dengan pengikut dia diambil tindakan tangkap dan bunuh. Tiba-tiba dalam ramai-ramai keluarga Firaun itu ada seorang lelaki yang dia beriman. Dia tak boleh lagi nak beriman diam-diam. Dia mengisytiharkan, dia mempertahankan Firaun. Jelas tak? Okey. Dalam cara dia nak mempertahankan Firaun itu, dia pun mengajak kepada Firaun supaya mengambil jalan untuk berubah. Okey. Tetapi Firaun kita tahu memang dia tidak mahu mendengar apa-apa pun nasihat. Akhirnya Firaun itu pun Allah binasakan. Walaupun telah diajak supaya apa? Minta ampun kepada Allah. Allah terima. Firaun ni, tuan-tuan, sangat zalim. Watak manusia yang zalim. Manusia yang paling keras. Penentangannya kepada para rasul antaranya Firaun. Walaupun Allah buka ruang untuk dia bertaubat, tapi dia tidak mahu bertaubat. Maka surah Ghafir ini membuktikan macam mana dahsyatnya azab Allah yang Allah bagi kepada Firaun. Jadi kita kena tengok ayat nombor 45 dengan 46. Allah Ta'ala kata apa? Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Maka dia diselamatkan oleh Allah daripada tipu daya mereka. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wahaqa bi ali fir'aun su'ul azab. Manakala Fir'aun dengan follower dia ditimpa azab yang sangat buruk. Okay. Kena ambil ayat 45 ni, gariskan kepada ayat su'ul azab. Ditimpa azab yang sangat buruk.
Azab yang sangat buruk ni pula Allah terangkan lagi macam mana mereka diazab dengan azab yang sangat buruk ni. Ayat nombor 45, 46. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Di dalam kubur, di dalam alam barzah, Firaun ni sekarang di dalam barzah ni, kita nak tahu tak Allah buat apa dekat dia? Dia ni didedahkan dengan bahang api neraka pagi dan petang. Setiap pagi petang Firaun telah disaiko oleh Allah. Dia telah diazab minda dia. Dia telah diazab jiwa dia. Dibuka pintu neraka, ditunjukkan kepanasan neraka tu setiap pagi, setiap petang. Dahsyat tak azab Allah? Azab tu baru dekat dunia. Tapi apabila nanti di hari akhirat, Tuhan kata apa? Wa yawma taqumus sa'ah. Dan ketika hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dia dan pengikut-pengikut dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita baca ayat 40, 45, 46 ni, kita sendiri pun rasa dahsyatnya azab Tuhan. Dahsyatnya azab Tuhan ini, itulah yang kita telah sebut dekat tujuan surah apa dalam surah Ghafir ni. Kan kita dah sebut ayat nombor 3 dari Allah Ta'ala ni apa? Syadidul iqab. Allah ni dia sangat dahsyat azabnya. Tapi sebelum Allah azab, Allah bagi peluang untuk beristighfar, untuk bertaubat. Tu yang Tuhan kata, dia ghafir dzam wa qabilit taubi. Tapi Firaun tak mau ambil peluang. Jadi apabila peluang itu disia-siakan, maka Allah mendatangkan contoh Firaun dalam surah Ghafir supaya contoh itu memberikan teladan kepada orang Arab musyrikin dan kepada kita semua kalau tidak mahu beristighfar dan bertaubat di atas dosa-dosa yang kita lakukan, terutama dosa mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Okey, ayat ini kenapa kita nak perincikan? Kerana kita nak kukuhkan tujuan bagi surah Ghafir. Sampaikan azab dalam kubur pun Allah dah sebut dah. Apatah lagi azab di hari akhirat. Okay. Kenapa sampai azab dalam kubur ni pun Allah letakkan dalam surah Ghafir? Inilah sebabnya kerana topik perbincangannya adalah tentang pengampunan Allah dan juga azab Allah. Jadi kenalah diletakkan ayat-ayat yang selari, ada kesinambungan dengan nama surah itu. Okay. Tuan-tuan dan puan, kita lihat lagi beberapa contoh ayat lain ya. Tengok ya. Saya nak kita tengok ayat nombor 49. Kita tengok ayat nombor 49. Ayat ni tak ada kena dengan Firaun dah. Tapi ayat ni cerita tentang kalau siapa-siapa mengambil jalan kafir, mengambil jalan untuk terus syirikkan Tuhan, Allah cerita dia punya azab tu macam mana dahsyatnya azab neraka ni. Tengok ayat 49. Tuan-tuan kena tengok ayat nombor 49. Dengar, fahamkan dia. Allah Ta'ala kata apa? Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum. Orang yang berada dalam neraka tu, orang masuk neraka ni kata Allah, mereka akan berkata kepada penjaga malaikat, penjaga neraka. Orang masuk neraka ni, mereka akan cakap dengan penjaga neraka. Mereka cakap apa? Mereka cakap dekat malaikat penjaga neraka, contohnya malaikat malaikat penjaga neraka ni macam malaikat Az-Zabaniyah, malaikat azab. Mereka akan kata apa? Ud'u rabbakum, tolonglah kami, tolonglah, berdoalah kepada Tuhan kamu, kamu cakaplah dekat Tuhan kamu, kata penghuni neraka. Cakap apa? Yukhaffif 'anna yawman minal azab. Boleh cakap tak dekat Tuhan kamu, tolonglah
supaya dia dapat ringankan sedikit azab kepada kami. Sehari diringankan azab pun cukuplah. Jadi kalau kita hayati ayat 49 ni, kita akan pegang dari kita, ya Allah, teruknya azab neraka ni. Sampaikan bunyi neraka ni merayu. Mereka dah tak mampu nak cakap direct kepada Tuhan dah. Sampai mereka minta kepada Allah, kepada orang tengah penjaga neraka itu supaya merayu kepada Tuhan, supaya bagilah mereka rehat, ringankanlah azab tu walaupun hanya satu hari. Maknanya dahsyat tak azab Tuhan tu? Dahsyat. Sebab itu dekat ayat ketiga Tuhan dah cakap, dia ni syadidil iqab. Azab dia tu sangat dahsyat. Tetapi peluang untuk mereka bertaubat, peluang tak nak masuk neraka, peluang jangan ikut orang yang masuk rombongan pergi neraka. Dan surah sebelumnya kita dah sebutkan. Kenapa kau pilih? Kenapa kau buat ciri-ciri orang yang akan masuk neraka? Kau dah dihantar Rasul. Kau Nabi dah baca ayat Quran. Ayat Quran itu bagi peringatan kepada kamu. Tapi apa yang kau buat kepada Rasul itu? Tetap ingat balik dialog malaikat penjaga neraka yang dia cakap dekat rombongan masuk neraka, kita cerita dekat surah sebelum tu. Ingat tak? Dekat surah Al-Zumar tu, surah sebelah dia, rupa-rupanya malaikat penjaga neraka, pintu neraka, duduk kat pintu neraka yang macam soal mereka, korang ni takkan dekat dunia dulu ada Rasul yang memberikan nasihat kepada korang? Rupanya penghuni neraka ni, mereka minta pertolongan kepada malaikat penjaga neraka supaya Allah ringankan azab. Kenapa tak minta berhari-hari? Nak menunjukkan azab tu beratnya. Dapat sehari tu tak apa. Okay. Kemudian ada ayat lain, kita tengok dekat ayat nombor 82 dengan ayat, kita tengok ayat nombor 82 yang merupakan penghujung kepada surah Ghafir ni. Kita nak ambil satu lagi ayat yang dapat membantu kepada kita dengan lebih jelas lagi tentang objektif surah Ghafir. Jadi ayat nombor 82 ni, Allah Ta'ala telah Allah berinteraksi dengan orang Arab musyrikin Mekah. Kan orang musyrikin Mekah ni tuan-puan, mereka ni kan selalu ulang alik tau. Mereka kan selalu buat trading, mereka kan selalu berdagang. Jadi penduduk Mekah ni, mereka kan selalu berdagang musim sejuk, musim panas kan. Mereka pergi Yaman, mereka pergi Jordan, mereka pergi Palestin, mereka pergi Syria, mereka pergi bumi Syam lah, berdagang. Musim sejuk, musim panas mereka keluar masuk tu. On the way, okay, dalam perjalanan mereka nak pergi ke, mereka nak balik ni, orang Arab musyrikin ni sebenarnya dia pernah lalu. Ingat tak kita sebut sebelum ni, ada satu lokasi tu untuk satu kaum yang mereka telah mendustakan Nabi Saleh. Ingat tak? Perkampungan apa? Tak ingat tak? Ingat lagi suratul Hijr. Ingat? Samud ke Ustaz? Kaum Samud kan? Surah yang ke-15 sebelum ni, ingat tak? Yang mereka ni telah buat rumah, mereka pahat. Mereka buat rumah di dalam gunung ganang, dalam batu. Jadi saki baki kaum Samud yang Allah musnahkan tu, ada lagi saki baki dia. Dia macam seolah macam kita pergi Melaka, kalau dekat Melaka ada tak saki baki penjajah yang pernah masuk Melaka? Contoh tempat tu apa? Contoh tempat tu. Formosa tu kan Ustaz? Macam contohnya Formosa tu lah. Jadi orang yang selalu, orang Melaka of course lagi, memang tak dinafikan lagi lah. Tengok Formosa teringat, tengok Formosa teringat.
Macam tu juga orang penduduk Mekah. Mereka dalam perjalanan-perjalanan ni, mereka tahu, oh ini tempat kaum Samud, ini tempat kaum Ad, ini tempat kaum Lut yang Allah musnahkan. Sebab itu ayat nombor 82, Tuhan kata apa? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka yang telah berjalan di muka bumi lalu mereka tengok macam mana kesudahan orang terdahulu daripada mereka? Tengok Tuhan kata apa? Tuhan nak kata, bukankah hampa ni duk selalu ulang alik lalu tempat orang terdahulu yang telah Allah musnahkan? Apa tak insaf ke? Apa tak ambil sebagai teladan ke? Lepas tu Tuhan kata apa? Orang itu, kata Allah, orang yang Allah azab tu, macam kaum Ad, kaum Lut, macam kaum Samud, kata Allah, mereka itu lebih ramai daripada kamu ni, wahai penduduk Mekah. Lepas tu mereka lebih kuat, mereka lebih hebat daripada kamu. Namun kata Allah, tengok, ada tak kepandaian mereka boleh tolong mereka daripada azab? Adakah tenaga mereka, kekuatan mereka tu boleh tolong mereka daripada azab? Adakah kekayaan mereka itu boleh tolong mereka daripada azab? Itu ayat nombor 82. So kalau baca ayat ni memang kena baca dengan nada yang agak garang lah kalau faham kan. Jadi ayat tu kena bunyi فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dia macam bentuk pertanyaan. Allah kata, apa yang telah diusahakan oleh mereka tidak boleh tolong mereka sedikit pun. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi, ayat-ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya azab Allah Ta'ala tadi Tuhan. Buktinya telah pun berlaku kepada umat-umat terdahulu. Apa berkaitan cerita umat-umat dulu diazab ni dengan nama surah Ghafir? Dengan nama surah Ghafir? Adalah berkaitannya, cik. Apa berkaitannya? Perkaitannya adalah kalau kamu tak mau kena azab macam orang terdahulu yang lebih kuat, yang lebih bagus, yang lebih pakar, yang lebih kaya daripada kamu, maka ambillah peluang untuk apa? Untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah telah mengisytiharkan bahawa Allah ini adalah ghafirid dhanbi wa qabilit taub. Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha menerima taubat. Lepas tu pula, lepas tu saya nak bawa satu lagi ayat yang ada kaitan dengan taubat, istighfar dengan taubat. Okey. Ada sikit lagi kita dah ambil ayat nombor 84 dan 85. Ni dua ayat terakhir ni. Dua ayat terakhir surah Ghafir. Sebab surah Ghafir ni ayat nombor 85, tamat dia. Penghabisan dia, kita nak ambil ayat 84-85. Lepas tu kita tamatkan pengisian kita. 84-85 ni tuan-tuan dan puan, dia dua ayat ni mengukuhkan kembali tentang nama surah Ghafir. Okey, nak tengok macam mana dua ayat terakhir ni mengingatkan tentang nama surah dan tujuan surah. Kita kena baca ayat dia. Ayat nombor 84, Allah Ta'ala kata apa? فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْبَأْسَنَا رَأَوْا بَأْسَنَا. Saya tak nampak tulisan tu. Okey. Allah Ta'ala mengatakan apa? Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah semata-mata dan kami kufur kepada benda-benda yang menyebabkan kami menjadi musyrik. Okey, ayat nombor 84 ni adalah ayat penyesalan, bukan ayat penyesalan, ayat yang menunjuk kepada mereka nak beriman saat akhir.
dah tengok azab baru. Kejap. Saya ni bukan tuan-tuan. Allahu Akbar. Minta maaf ya. Ayatnya 85, tapi saya bawa terjemahannya nombor 84. Maafkan saya. Lepas tu bunyinya lain. Okey. Ayat nombor 8 yang saya baca tadi itu ayat 85. Tapi terjemahan dia betul. Kita tengok ayat nombor 84. Maafkan saya baru perasan. Okey, kerana ancaman Tuhan azab tu sampai terlupa nak bacakan ayat nombor 84. Tapi terjemahan dia betul. Maksud dia macam inilah. Okey, ayat nombor 84 tu Allah Ta'ala bagi tahu tentang orang-orang yang Allah bagi peluang bertaubat kan. Betul tak? Kita kan tahu taubat ni Allah bagi peluang sampai bila? Selagi mana nyawa tak sampai di kerongkong, betul tak? Ataupun sebelum mereka melihat azab depan mata, maka ada peluang untuk beristighfar, bertaubat. Tapi ayat nombor 84 Allah kata waktu dah tengok azab tu baru mereka nak bertaubat. Jadi ayat nombor 85 Allah terima tak taubat mereka? Allah mengatakan falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Allah Taala kata apa? Maka keimanan, maknanya juga kata masa tu baru nak beriman melihat azab kami, kata Allah falam yaku yanfa'uhum, tidak lagi berguna untuk mereka. Maknanya Tuhan kata apa? Dah tengok azab depan mata baru nak mengaku beriman. Tuhan kata pengisytiharan beriman itu sudah tidak lagi boleh diterima. Peluang untuk bertaubat sudah tidak lagi boleh diterima. Peluang untuk minta keampunan sudah tidak lagi boleh diterima. Dan Allah mengatakan polisi yang seperti itu, ketetapan macam itu, Tuhan kata apa? Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Tuhan kata itulah sunnah, ketetapan Allah yang telah berlaku kepada hambanya pada saat itu, rugilah orang yang kafir. Tuhan kata apa? Tuhan kata apa? Mana-mana umat-umat terdahulu kalau mereka dah tengok azab di depan mata baru nak bertaubat, baru nak minta pengampunan, Allah telah tetapkan satu ketetapan, tidak boleh diterima taubat, istighfar mereka, keimanan mereka kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata apa pada ayat yang hujung tu? Wa khasira hunalikal kafirun wa khasira hunalikal kafirun. Allah kata pada saat itu rugilah orang yang kafir. Maknanya Tuhan kata apa? Rugi sangat tak mahu ambil peluang untuk beristighfar sebelum azab diturunkan. Rugi sangat bagi orang yang kafir tidak ambil peluang untuk meminta taubat kepada Allah. Sedangkan Allah itu adalah ghafirid dan wa qabilit taubat. Moga-moga dengan penjelasan beberapa ayat dalam surah Ghafir ini memberikan kita pencerahan yang lebih cerah tentang nama surah dan tujuan bagi surah Ghafir. Okey, harap-harap jelas saudara perempuan. Kita pun dah 10.46 pagi dan dekat 40 minit kita kupas surah Ghafir. Moga-moga apabila kita dah sampai juzuk yang ke-24, kalau kita setiap bulan Ramadan ni kita baca satu hari satu juzuk, kemungkinanlah kita sampai kepada Ramadan yang ke-24. Mungkin kan. Jadi mungkin ada orang ni malam, mungkin dia Ramadan ke-24, dia sampai dekat surah Ghafir. Tapi Alhamdulillah dengan ilmu yang dia miliki, yang Allah beri, dia faham nama surah Ghafir, dia faham tujuan surah Ghafir, maka akan membawa
kepada kita supaya ambil peluang di bulan Ramadan untuk kita berubah, untuk kita minta pengampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun kesalahan, Allah akan menerima taubat hamba-hambanya. Jangan lepaskan peluang untuk beristighfar dan memohon taubat kepada Allah. Tambah-tambah lagi pada waktu-waktu yang mustajab doa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu sendiri dah mustajab doa dah. Lepas tu pula ketika nak berbuka puasa, mustajab doa. Ketika di waktu sahur, mustajab doa. Tambah-tambah lagi 1/3 malam yang di hujung. Jadi mintalah keampunan kepada Allah. Moga-moga kita dapat lalui bulan Ramadan dengan bimbingan wahyu daripada wahyu Al-Quranul Karim, dengan kita memahami nama dan tujuan bagi setiap surah. Bukan sekadar kita nak kejar untuk khatamkan, tetapi dalam masa yang sama kita mengiringi pembacaan kita itu dengan kefahaman yang akan dapat membuahkan hasil, menjadikan kita daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang kurang takutnya kepada Allah kepada yang lebih takutkan Allah. Okey, daripada tak kenal Allah sampai kepada kenal Allah. Begitulah hikmah yang ada di dalam surah-surah Al-Quranul Karim. Itu saja tuan-tuan. Saya buka ruang sedikit kalau ada apa-apa soalan. Ada pertanyaan ke dekat ruangan? Tak ada Ustaz. Dekat chat tak ada. Dekat FB pun tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan, silakan puan. Kita belajar dalam ayat 46 yang Fir'aun tu ditunjukkan azab bahang api neraka kan. Adakah secara amnya orang-orang kafir yang dah mati, yang dalam kubur sekarang ni, diorang pun sama macam tu juga ke Ustaz? Apa dia? Maksud dia apa? Maksudnya mereka pun didedahkan dengan azab yang macam Fir'aun yang disebutkan untuk Fir'aun tu. Orang kafir yang lain pun macam tu ke? Ya, betul. Yeah. Betul. Okay. Ayat tentang Firaun didedahkan pintu neraka siang, pagi dan petang itu menjadi dalil kepada orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka akan didedahkan bahang api neraka pagi dan petang. Kalau tengok dalam hadis lain, memang Nabi ada sebut. Dalam hadis-hadis tentang alam kubur, memang Allah sebutkan. Ada dalam hadis tu Nabi kata, dalam sabda Nabi SAW, setiap orang yang mati nanti Allah akan tunjukkan kat mana tempat kembali dia. Kalau dia ahli syurga, dia akan tahu nanti dekat dalam kubur tu syurga dia. Kalau dia ahli neraka, dia akan ditunjukkan tempatnya dalam neraka. Jadi kalau sambung dengan ayat pasal Fir'aun tu, itulah dalil kepada neraka ditunjukkan pada siang, pada pagi petang. Jawapan dia iya Kak. Cuma ada perbezaan azab di dalam kubur itu bergantung kepada dosa-dosa yang dilakukan. Kalau Fir'aun ini merupakan salah satu daripada 3 kumpulan manusia yang Allah Ta'ala berikan azab yang sangat pedih. Ayat berapa tadi? Ayat apa? Okey. Ayat 46. Ayat nombor, ada tanya soalan dekat TikTok ni. Ayat berapa tadi tu ya? Jawapan dia ayat nombor 46 Ayat nombor 46, bukti bahawa di dalam kubur akan didedahkan pintu neraka itu setiap pagi dan petang. Tapi kalau orang beriman akan didedahkan pintu syurga setiap pagi dan petang. Tapi maklumat tu dia tak ada dekat Al-Quran. Yang pintu syurga itu ditunjukkan pagi dan petang, iaitu dalam hadis. Tapi kita kena faham macam ni je. Dia kalau kita faham ayat Quran ni, kita kena faham juga dia terbalik. Contohnya macam ni. Kalau ada ayat kata neraka ditunjukkan pagi dan petang,
maka lawan dia adalah syurga juga akan ditunjukkan pagi dan petang. Itu dipanggil kaedah mafhum mukhalafah. Kita memahami yang sebaliknya. Wallahu ta'ala. Okey, nama surah menggunakan nama Allah bukan 3 tu saja ya. Ada lagi sebenarnya. Bukanlah kita kata 3 saja, ada lagi contohnya surah Al-A'la. Surah Allah yang maha tinggi. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain ke? Ada penjelasan lain ke? Taman syurga atau lubang-lubang neraka? Okey. Okey. Tak letak hadis tu. Hadis yang Ustaz baca tadi. Okey, jazakillahu khairah. Boleh tengok dekat ruangan chat ada hadis tu pagi dan petang. Okey, riwayat Bukhari Muslim. Okey, jazakillahu khairah. Okey. Tuan-tuan dan puan, itu saja. InsyaAllah kita ambil waktu untuk kita siapkan mana-mana kerja lain yang perlu kita siapkan. Alhamdulillah, kita dah hampir nak menamatkan juzuk yang ke-24. Tinggal satu lagi surah, iaitu surah Fussilat. Kita akan buat ulang kaji malam ni insyaAllah. Ya, malam ni jam 8, 10, 8 suku lah. Untuk kita selesaikan ulang kaji surah Fussilat. Ayat surah Fussilat insyaAllah juzuk yang ke-24. Okey. Moga-moga Allah melapangkan urusan kita, Allah mempermudahkan, Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk kita ikuti secara langsung ataupun secara rakaman lah perbincangan kita ni, supaya lagi kita faham, lagi teruja sebenarnya untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah berkat sesi ulang kaji kita ini. Semoga Allah menerima usaha kita yang sedikit ini sebagai salah satu amal soleh kita terhadap Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.